Bayangkan sebuah parti Sarawak yang pernah gagal menarik perhatian di tanah airnya, kini merancang penaklukan yang baru, yaitu di Sabah. Nah, betulkah boleh berjaya? Anda mesti tonton sampai habis video ini, sebab konflik identiti dan kontroversi kemerdekaan bakal buat Anda terpaku. Mari kita bongkar cerita sebenar di sebalik Parti Bumi Kenyalang ataupun PBK dan rancangan mereka yang mungkin menggoncang politik Timur Malaysia. Parti Bumi Kenyalang ataupun PBK adalah sebuah parti yang berasal dari Sarawak, yang sejak penubuhannya pada tahun 2013 kekal sebagai parti kecil yang gagal menambahkan sokongan yang signifikan dalam pilihan raya negeri di Sarawak. Kini mencuba nasib pula dengan melebarkan sayap mereka ke Sabah menjelang pilihan raya negeri akan datang. PBK yang dipimpin oleh Presiden Vun Lee Shan mengumumkan secara rasmi pelancaran sayap Sabah dan menyeru mana-mana individu yang berminat sebagai calon datang ke hadapan. Tetapi dengan syarat yang unik, calon mesti membiayai sendiri kempen mereka. Katanya, "We do not want opportunists." Kenyataan yang tegas mencerminkan sikap dan menolak mereka yang cuma ingin meraih kuasa secara mudah. Dalam majlis pelancaran sayap tersebut pada 8 Ogos 2025 di Kota Kinabalu, Vun memberi pengumuman itu serentak dengan pelantikan tokoh politik tempatan bekas adun dilantik Datuk Roni Loh dinamakan timbalan pengerusi PBK Sabah, manakala istrinya Soh Ki Swat dilantik sebagai pengerusi Sabah. Soh mempunyai latar belakang luas sebagai bekas pembantu peribadi kepada beberapa adun tempatan dan pernah menerajui jawatan setiausaha peribadi kepada Tan Sri Chong Kah Kiat semasa beliau menjadi Ketua Menteri Sabah sekitar awal 2000-an. Ketika sesi pelancaran berlanjutan, Vun menyatakan bahwa meskipun banyak individu telah mendekati PBK untuk mencadangkan diri sebagai calon, parti itu akan melakukan saringan yang rapi. Lebih lagi, ditegaskan, calon mesti membiayai sendiri sebagai tanda mereka itu benar-benar berkomited terhadap perjuangan dan bukan hanya mahu bergambar dan mengejar kuasa kosong. Dalam hal dahulunya, PBK tidak mendapat sokongan di Sarawak, jadi Vun menegaskan Sabah memiliki masalah dan kekecewaan yang sama. Dan PBK kini diketuai oleh pemimpin tempatan yang benar-benar mendukung nilai Sabah for Sabahan. Kisar latar masa. Sejak penubuhan PBK pada tahun 2013 sebagai parti berideologi kebangsaan Sarawak dan perjuangan In Quest of Independence menuntut hak autonomi dan juga kebebasan secara sah di bawah Undang-Undang Antarabangsa dan Perjanjian Malaysia 1963, usaha mereka selama ini sukar mencipta kehadiran yang signifikan. Dalam pilihan raya umum 2018, mereka hanya memperolehi 392 undi di Sarikei dan mereka rugi uang deposit, satu prestasi amat rendah. Pada tahun 2022 pula, PBK juga telah membuat jenama baru dengan menggunakan logo Parti Sarawak Bersatu, yaitu PSB, untuk menghadapi pilihan raya umum. Namun PSB telah dibubarkan sekitar April 2024, membuka ruang kepada komunikasi baru yang PBK ambil peluang. PBK pernah menyatakan bahwa mesej mereka semakin mendapat perhatian di kawasan luar Bandar Sarawak, khususnya berkaitan dengan eksploitasi hasil minyak dan gas, termasuklah dakwaan Sarawak kehilangan sekitar 100 bilion ringgit setiap tahun melalui kutipan Petronas dan cukai persekutuan. Antara isu yang mereka kritik adalah struktur federal Malaysia yang tidak membolehkan Ketua Negeri Sarawak menjadi yang di-Pertuan Agong, memperlihatkan ketidaksamarataan dengan negeri-negeri semenanjung. Dan PBK pernah mengadakan People's Parliament bagi membincangkan kedudukan MA63 dan hak Sabah Sarawak terhadap sumber petroleum yang kini dikawal Petronas. Tetapi semasa perjuangan ini sudah lama berjalan, PBK masih belum menang mana-mana kerusi.
Malah ada krisis dalaman juga pernah dilaporkan. 9 pemimpin Dayak PBK berhenti bersama-sama selepas menyatakan kehilangan keyakinan terhadap kepemimpinan parti pada tahun 2024. Jadi sekarang PBK tampil dengan misi yang baru. Tidak lagi hanya untuk Sarawak tetapi juga untuk Sabah. Cabarannya berganda. Bangkit dari kegagalan dalam negara asal dan coba menembusi arena politik baru dengan presidennya memainkan peranan penting sebagai juru cakap utama untuk idea kemerdekaan berdamai ala-ala Singapura pada tahun 1965 dahulu. Tapi ini memang perkara ini membuka 1001 soalan yang kontroversi. Bolehkah parti yang gagal di Sarawak tiba-tiba berjaya di Sabah? Adakah soal identiti Borneo Merdeka benar-benar cukup kuat untuk meyakinkan rakyat Sabah, negeri berpendudukan plural dan pelbagai latar belakang politiknya? Dan seterusnya, apakah calon-calon penjajah diri ini ataupun self-funding benar-benar berjuang ataupun hanyalah ingin menumpang nama PBK? Model pembiayaan sendiri dikatakan untuk elak oportunis, tetapi ia juga bermaksud permainan politik hanya terbuka kepada mereka yang benar-benar berduit. Bukankah itu satu bentuk elitisme dalam penampilan? Seterusnya, adakah PBK menyamar sebagai parti tempatan? Mereka menegaskan tidak akan bekerja sama dengan Parti Semenanjung, tetapi inisiatif ini wujud langsung kerana PBK adalah Parti Sarawak. Dengan simbol kenyalang yang juga terdapat di Sabah, adakah ia ini cukup mencukupi untuk diyakini sebagai Sabahan asli? Dan apakah langkah ini tidak melukai kepercayaan pengundi Sarawak sendiri? Jika PBK gagal di tanah air mereka sendiri, adakah niat memperluas ke Sabah akan dilihat sebagai lari dari tanggung jawab asal mereka? Dan seterusnya, jikalau tiba-tiba PBK menang sekurang-kurangnya 1 kerusi, apakah maksudnya kepada politik Sabah dan pengaruh nasional? Adakah ini membuka laluan kepada agenda MA63 dan juga autonomi yang lebih luas ataupun sekadar pelengkap drama politik Timur Malaysia? Dan yang paling penting, apakah visi PBK untuk Sabah? Jika perjuangan mereka adalah kemerdekaan Sarawak Sabah, adakah sudah terfikir tentang perpaduan, ekonomi, keselamatan, dan bagaimana membentuk negara yang baru? Komen skeptikal dari komuniti online pernah menyebut isu keterbatasan Sabah dalam aspek ekonomi dan keselamatan jika mereka terlalu awal untuk merdeka. Oleh itu, saya ingin tahu pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah PBK Sabah hanya satu sandiwara politik atau memang suara baru yang berani? Apakah risiko dan potensi realiti di sebalik slogan Borneo Merdeka? Jika Anda rasa video ini membuka mata Anda, sama ada buat Anda terkejut ataupun marah ataupun rasa tidak sabar ingin monitor perkembangan PBK di Sabah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sekarang. Tekan lonceng notifikasi supaya Anda tidak terlepas sebarang perkembangan paling panas tentang politik Sabah Sarawak. Jumpa lagi dalam analisis yang seterusnya, politik Borneo semakin bergelora. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Terima kasih.